Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Alright gang, memandangkan esok 22 hari bulan April merupakan tarikh yang ditunggu-tunggu oleh peminat Detektif Conan di Malaysia yang duduk dekat negeri-negeri yang ada sinema. Sebabnya esoklah tanggal keramat di mana movie yang ke-24 iaitu The Scarlet Bullet ataupun Hero no Dangan akan ditayangkan di GSC Cinemas yang berhampiran dengan kawasan anda. Antara tempat-tempat GSC Cinema yang ada tunjuk movie 24 ni adalah dekat Kuala Lumpur, dekat Selangor, dekat Penang, dekat Kedah, dekat Johor dan juga dekat Sabah. So kepada korang-korang yang berpeluang untuk menonton, bolehlah menonton pada esok hari bermula daripada 22 April lagi. Macam saya ni, saya duduk kat Kelantan. So untuk masa ni saya tak mampu lagi lah nak tengok. Memandangkan keadaan sekarang tidak membenarkan saya untuk merentas negeri. So pada korang-korang yang berkesempatan untuk tengok tu, bolehlah pergi menonton pada esok hari. So alang-alang esok ni movie 24 dah nak ditayangkan di Malaysia. Jadi saya nak ceritakan dekat korang tentang episod yang ke-1002 yang baru je keluar hari Sabtu baru-baru ni, yang mana episod tersebut merupakan prolog untuk movie yang ke-24. Maknanya episod yang ke-1002 ni menceritakan kepada kita semua macam mana Conan Edogawa, Ran Mowry, Kogoro Mowry, Detective Boys dan juga Haibara boleh terlibat dengan kes yang akan berlaku dalam movie yang ke-24 iaitu Hero no Dangan ataupun The Scarlet Bullet. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan perbincangan kita dalam video kita pada hari ini dalam YouTube channel Zahir Asna. YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detektif Conan. Sebelum tu, disclaimer sikit guys. Saya nak bagi tahu dekat korang yang episod yang ke-1002 ni merupakan episod yang non-canon. Maknanya episod 1002 ni jalan cerita dia tak berkait dengan storyline manga pun. So, saya tak naklah nanti ada orang yang keliru. Takut korang tertanya-tanya, hari tu Zahir kata episod ni tak ada kena-mengena dengan movie. Kenapa episod 1002 ni dikatakan prolog bagi movie 24 pula? Jawapannya sebab episod 1002 ni memang dicipta untuk mempromosikan movie yang ke-24. Dan episod ni memang episod non-canon. So memang tak ada kena-mengena jugalah dengan storyline asal dia iaitu manga. Alright guys, kita balik kepada episod 1002 kita, yang mana pada permulaan episod yang ke-1002 lagi kita dapat tengok iklan World Sport Gaming telah pun ditayangkan kepada semua rakyat-rakyat yang berada dalam dunia Detektif Conan itulah. Yang mana World Sport Gaming ni macam mana kita tahu merupakan sukan yang akan diraikan dalam movie yang ke-24 nanti. Dan dalam iklan World Sport Gaming tu kita dapat tengok ada dia tunjuk orang berlari-lari, ada acara main basikal, acara lomba lari, dan kemudian menunjukkan kepada kita tentang Toto Railway yang akan menaja World Sport Gaming tersebut, juga tentang kereta api laju yang akan melibatkan kes dalam movie ke-24 nanti. Dan kita juga dapat tengoklah ada watak Okia Subaru tengah berdiri sambil melihat skrin besar yang menayangkan iklan tersebut. Kemudian kita semua dipertontonkan dengan Detective Boys, Conan dan juga Haibara yang sedang mengutip sampah sebagai tugasan sekolah mereka lah. Macam kerja komuniti macam tu lah. Yang mana masa mereka semua tengah kutip-kutip sampah tu, tiba-tiba Ayumi terjumpa seekor kucing berwarna oranye. Kucing ni Oyen. Yang mana kucing oranye itu mengikut Kobayashi Sensei merupakan kucing milik seorang makcik tua yang bernama Isojima-san. Isojima-san ni dia selalu duduk dekat kawasan tu dan dia lah orang yang selalu mengutip sampah yang berada di situ sambil ditemani oleh kucing oranye tersebut. Tapi malangnya sejak akhir-akhir ini Isojima-san ni dia kurang sihat dan terpaksa dimasukkan ke hospital. So sebab itulah kawasan tu agak banyak sampah sikit. Kemudian dalam masa mereka tengah berborak-borak tu,
Tiba-tiba, Haibara terasa seakan-akan seseorang sedang memerhatikan dirinya. Dan kita pun ditunjukkan dengan scene Okia Subaru yang berada di dalam sebuah kedai di belakang Haibara sambil Haibara merenung ke arah watak Okia Subaru tersebut. Untuk part ni saya rasa mungkin ada kena-mengena dengan movie 24 nantilah. Sebabnya saya pun tak pasti apa yang akan kita tahu tentang watak Okia Subaru ni dalam movie yang ke-24 nanti. Okay, let's proceed. Seterusnya, kita ditunjukkan dengan intro bagi episod yang ke-1002 ini. Yang mana episod ini, intro dia memang sangat-sangat meletup padu habis bagi saya. Intro kali ni adalah intro baru guys. Yang mana dalam intro ni memang ada kemunculan Amuro Toru, kemudian ada kemunculan Akai Suichi. Memang sangat-sangat epic bagi saya dia orang punya scene tu, yang masa scene intro tu. Kemudian ada scene di mana Kaito Kid menyelamatkan Conan Edogawa. Kemudian ada scene Detective Boys. Dan ada juga scene Haibara yang masa Haibara pakai Mugiwara ataupun topi jerami. Memang sangat-sangat cute masa tu kan. Dan ada scene antara yang saya suka tengok adalah scene di mana masa watak Jin dan Vodka ditunjukkan. Kemudian terus masuk ke dalam mata dia, terus bertukar kepada lampu kereta polis dan watak-watak polis pula ditunjukkan. Memang intro kali ni memang bagi saya padu guys. Memang kalau korang tengok episod yang ke-1002 ni, jangan skip intro ataupun opening kali ni. Korang kena tengok sampai habis. Untuk episod 1003 dan seterusnya tu, mungkin diorang akan guna intro ni jugalah kan. Kemudian, kes pun bermula apabila keesokan harinya, setelah Detective Boys, Conan Edogawa dan Haibara membersihkan kawasan tersebut, bila mereka lalu kat kawasan tu, ada lagi sampah yang bertebaran di kawasan tersebut. Memang masa tu Genta, Ayumi dengan Mitsuhiko panas diorang dah bersihkan letih-letih, ada sampah lagi. Jadi mereka pun sebagai Detective Boys, masa ni Haibara dengan Conan dah boleh rasa ada sesuatu yang orang kata yelah sesuatu akan berlaku lah bila diorang cakap macam tu. Rupa-rupanya diorang nak mencari siapakah pelaku yang membuang sampah di kawasan tersebut. Jadi macam-macam lah usaha yang diorang lakukan untuk menyelesaikan kes tersebut. Kemudian bagi Ran, Sonoko dan Masumi Sera pula, mereka telah mendapat tugasan daripada cikgu mereka untuk membuat satu idea tentang perkara yang nak dihasilkan sempena dengan World Sport Gaming nanti. Jadi antara scene yang paling saya suka dalam episod ni adalah masa Ran, Sonoko, Conan telah berjumpa dengan Okia Subaru. Masa tu Sonoko bila dia nampak Okia Subaru bawa tote bag tu kan, dia terus rampas bag tersebut daripada Okia Subaru. Sebab bag tu memang sangat cantik kan bagi Sonoko. Jadi Sonoko pun teruslah selongkar barang-barang dia dalam tu. Masa ni memang agak kelakar. Bila Sonoko jumpa satu alat tu, dia tanya Okia Subaru, alat ni apa? Okia Subaru pun kata, oh itu sekadar elektronik circuit saja untuk cek sesuatu benda macam tu kan. Kemudian Conan kata, padahal itu dah tentu-tentu merupakan receiver untuk mendapat orang kata isyarat kan. Lepas tu Sonoko jumpa barang lain pula. Dia pun tanya, ni apa? Kemudian Okia Subaru kata, alat tu untuk mengukur voltage sesuatu bahan saja. Lepas tu Conan pun kata, padahal itu bug detector untuk cek sama ada ke tak alat pendengaran yang dipasang di kawasan sekitar. Lepas Sonoko dah cek-cek beg Okia Subaru tu, dia pun bagilah balik beg tu dekat Okia Subaru. Lepas tu Conan pun tanyalah Okia Subaru, memandangkan Okia Subaru bawa barang-barang ni semua, adakah ini ada kena-mengena dengan FBI? Kemudian Okia Subaru pun tunjuk sign shh, suruh dia senyap dan kemudian berlalu pergi. Kemudian Conan Edogawa bermonolog dengan mengatakan bahawa Okia Subaru itu sebenarnya adalah seorang ejen FBI yang bernama Akai Suichi. Tapi itu adalah cerita untuk masa yang lain. Lepas tu, Ran Mauri pun dapat idea untuk projek sekolah mereka. Kemudian Detective Boys, Conan Edogawa dan Haibara pun berusahalah untuk menyelesaikan masalah pembuangan sampah tersebut. Akhirnya, mereka telah pun berjaya untuk mencari siapakah pelaku pembuang sampah tersebut. Dan ternyata yang bertanggungjawab membuang sampah merata-rata itu adalah kucing Oyin milik Isojima-san. Yalah sebab sebelum ni masa dia selalu tolong Isojima-san kutip sampah, dekat kawasan tu ada tong sampah. Tapi setelah dibuang oleh pekerja-pekerja dekat kawasan tu, maka kucing tu tetap buat benda yang sama. Jadi
sampah-sampah yang berada di situ merupakan sampah yang dibuang oleh kucing tersebut. Kemudiannya Ranmauri dan Sonoko pun berjaya menghasilkan idea untuk menjadikan tote bag sebagai beg untuk membawa sampah pada masa yang sama untuk membawa barang-barang juga. Jadi mereka telah pun berjaya menyelesaikan kes tersebut. Dan rentetan daripada kejayaan mereka itulah Sonoko telah pun memberi upah ataupun ganjaran kepada Detective Boys dan Conan Edogawa untuk membawa mereka ke acara World Sport Gaming, memandangkan ayah Sonoko merupakan orang yang menaja World Sport Gaming tersebut. Ayah Sonoko ni antara salah seorang lah kan, sebab family diorang ni memang family kaya pun. So itulah cerita macam mana Detective Boys dan Conan Edogawa boleh mendapat jemputan ke World Sport Gaming. Mula-mula memang diorang sangat-sangat excited lah, tapi kemudiannya Conan kata mereka pun tidak sangka yang jemputan tersebut ternyata merupakan jemputan ke satu kes yang sangat-sangat besar dan menakutkan. Kalau korang nak tahu kes apa yang besar dan menakutkan tu, korang kenalah tonton movie yang ke-24 nanti. So itulah perkongsian daripada saya. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, dan kalau korang ada maklumat yang lebih menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Sedikit renungan sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, walaupun kita letih, kita lapar, kita dahaga, tapi tetaplah teruskan beramal ibadah dan berpuasa. Teruskan melakukan kebaikan dan merebut keberkatan dan ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan ini. Kerana nikmat bagi orang yang berpuasa itu ada dua, iaitu di saat berbuka dan juga di saat dimasukkan ke dalam syurga kerana puasanya kita. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi